Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, kita selalu berfikir bagaimana untuk mencari sesuatu yang cukup berharga. Dan apa yang berharga dalam hidup kita ni kita nak pegang sungguh-sungguh, tapi kita akan rasa sedih dan risau apabila dia hilang. Kita berikan sebagai satu contoh. Sesuatu perkara yang hilang daripada kita cari sungguh-sungguh, kita cari bagi dapat, sebab kita rasa benda tu sangat berharga. Kita tak mau dia hilang, kita pastikan ia bagus. Kadang-kadang ada sebahagian harta tu macam keris, harta-harta pusaka yang dipusakakan daripada mak ayah kita, nenek dan moyang kita. Kita jaga dia sungguh-sungguh, kita tak mau dia hilang. Tetapi sedih apabila hari ini orang telah hilang apa yang disebut sebagai hadis-hadis Nabi SAW. Banyak pula penyelewengan terhadap agama, seperti hadis-hadis palsu. Sedangkan Nabi SAW seringkali sudah ingatkan kepada kita, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong atas nama aku dengan sengaja, maka tempatnya adalah di dalam api neraka. Hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Dengan maksud hadis ini adalah hadis yang sahih, berada pada peringkat yang paling tinggi. Lebih daripada 70 orang sahabat Nabi telah meriwayatkan hadis ini. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ketika ada seorang khalifah cuba untuk menjatuhkan hukuman kepada dia, tetapi disebabkan dia mengetahui hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, membuktikan bahawa dia tidak menipu, tidak menyebarkan hadis palsu, tetapi yang disebarkan itu adalah hadis-hadis yang benar. Nak jaga apa yang barang datang daripada Nabi SAW ini adalah sangat penting. Ia adalah tugas yang sangat berat, tetapi ia lebih berat sekiranya kita fikirkan bahawa ia adalah untuk generasi kita pada masa akan datang. Anak-anak kita, kalau kita biarkan mereka terus dengan cerita-cerita bohong, merapu, merepek dan juga meraban, bagaimana mereka akan datang nanti? Semalam saya dah buat reaction berkaitan tentang orang bercerita tentang ada satu amalan anti kematian. Baca sampai 300 tahun tak mati-mati. Kemudian datang satu hadis palsu, Rasulullah SAW hadir kepada orang berkenaan dan kata, bila masa engkau nak mati dan sebagainya. Akhirnya kawan tu mati bila dia tak baca doa berkenaan. Ini semua cerita-cerita merapu, merepek dan meraban. Kalau kita biarkan di dalam masyarakat kita, ia akan menjadi barah, menjadi penyakit, ia akan merosakkan. Oleh sebab itu sudah sampai masanya kita membuktikan tindakan-tindakan kita akan memberikan kesan yang bagus kepada masyarakat kita akan datang. Oleh sebab itu, ada satu buku yang dianggap sebagai buku yang paling sahih selepas Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang paling sahih di atas muka bumi. Tidak ada yang boleh mempertikaikannya. Mukjizat yang cukup besar. Tetapi para ulama menyebutkan bahawa selepas Al-Quran, kitab yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari adalah satu kitab yang mengumpulkan kata-kata Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan juga para sahabat yang datang daripada sumber yang cukup benar.
Dahulu beberapa tahun yang lepas, orang nak dapat Sahih Al-Bukhari ni agak sedikit sukar. Nak dapatkan versi yang bahasa Melayu Indonesia pun sangat sukar. Yang ada banyak terjemahan di dalam bahasa Melayu Indonesia. Yang kita appreciate kerja-kerja terjemahan itu. Cuma tak boleh lari bahawa mereka juga mempunyai beberapa ataupun banyak juga perselisihan silang bahasa dengan kita. Sehingga sebahagian perkataan-perkataan yang dituturkan mempunyai konotasi maksud yang cukup berbeza dengan apa yang kita sebutkan, apa kita fahami. Nak cari bahasa Melayu Indonesia pada ketika itu agak sukar. Yang ada juga terjemahan yang tidak lengkap. Nak cari di dalam pasaran juga, di dalam bahasa Melayu Indonesia sangat sukar. Oleh sebab itu beberapa tahun lepas, saya dan juga tim telah berusaha untuk terjemahkan buku Sahih Al-Bukhari yang ada 7,653 hadis. Yang mana hadis-hadis ini adalah hadis yang sahih, kita terjemahkan secara lengkap. Sama ada kita terjemahkan hadis itu, kita terjemahkan juga apa bab-bab yang telah disebutkan, yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Supaya tujuan kita, orang lebih dekat dengan hadis-hadis Nabi SAW. Saya tak nafikan, orang-orang kita banyak mendengar, banyak membaca kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah. Tetapi buku berkenaan mempunyai kritikan yang cukup besar daripada kalangan ulama. Ada ganti ataupun tidak daripada buku berkenaan, orang-orang Arab telah menggantinya dengan buku Riyadhus Salihin. Tetapi ada tak lebih baik daripada itu? Ya, ada. Iaitu kitab Sahih Al-Bukhari. Sekiranya seperti mana yang dilakukan di negara Malaysia ini, orang pakai kitab Fadailul A'mal ni baca lepas maghrib, baca lepas asar, baca lepas subuh. Bagaimana kalau kita baca buku-buku yang lebih baik daripada itu, seperti Sahih Al-Bukhari? Baca Sahih Bukhari, kita baca kisah-kisah yang benar, cerita-cerita yang benar, pelbagai cerita yang benar. Nak amalan yang bagus, amalan-amalan yang sahih datang daripada Sahih Bukhari. Sebab tu kita tengok ustaz-ustaz kita, sebahagian penceramah-penceramah kita selalu quote Sahih Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Sebab apa? Sebab inilah rujukan utama di dalam kitab-kitab sahih. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, saya ajak anda untuk kita bina sama-sama generasi kita ini untuk dapatkan kitab Sahih Al-Bukhari ini. Ia dapat memberikan manfaat kepada kita, masyarakat kita. Kalau kita rasa kosong dengan cerita-cerita yang benar, duk dengar cerita-cerita merapu, merepek ni, kita nak ganti dengan cerita-cerita yang sahih. Jalan yang paling mudah ialah kita dapatkan kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang ni, saya dan juga tim beberapa tahun lepas kita dah terjemahkan 7 jilid buku Sahih Al-Bukhari. Full, lengkap. 7 jilid Sahih Al-Bukhari. Dan anda boleh beli, link saya letakkan dekat bahagian description. Tapi mungkin dalam usaha ini kita tak nak seorang diri. Kita nak lebih ramai orang dapatkan kitab Sahih Al-Bukhari. Oleh sebab itu, Koperasi Usahawan Ilmu Perkhidmatan Rakyat telah bersetuju untuk membantu projek-projek ini. Lalu mereka kata kita boleh buat package ansuran RM59.90 saja, dah boleh dapatkan buku Sahih Bukhari. Target kita, setiap rumah ada buku Sahih Al-Bukhari dalam bahasa Melayu Malaysia yang mudah untuk mereka baca, mudah untuk mereka rujuk, mudah untuk mereka faham. Baca satu hadis awal lagi dah sebut berkaitan tentang innamal a'malu binniyat, cerita tentang hadis niat, cerita bagaimana keadaan dakwah pada zaman Nabi SAW. Ini banyak cerita-cerita. Buku Sahih Al-Bukhari adalah buku yang menceritakan pelbagai kisah-kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Sebab tu di dalam tajuk yang utama yang diberikan oleh Imam Bukhari itu disebut Al-Jami'us Sahih Al-Musnad. Cerita ensiklopedia yang sahih, yang ada sanadnya, yang berkaitan tentang ayami Rasulullah SAW, hari-hari kehidupan Nabi SAW, apa kebiasaan Nabi, sunanihi, apa yang kebiasaan Nabi SAW lakukan. Itu kita boleh rujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari. The best buku pada saya berkaitan tentang hadis-hadis Nabi SAW, rekod yang terbaik. Dapatkan buku ini, link saya letakkan description. Terima kasih banyak sahabat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.